Tapi dekat dalam EDP ni pula, dia macam ada something missing tau. Dia macam kau nak buat tom yum, tapi ada rempah ratus yang tak ada. So aku sebagai pengajar, AJ sebagai pengajar, aku cuba cari apa missing tu, apa benda yang missing tu. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan penonton Sembang STEM. Dah lama kita tak bersiaran sebab kita dalam break kejap. Tapi kita ada tetamu yang baru hari ni. Kita nak sambung kepada Sembang STEM musim kedua. Yang mana Sembang STEM ni merupakan podcast ataupun program audiosia yang kita dah laksanakan sejak 2021 lagi. Masa zaman-zaman COVID tu kan. Dan musim kedua ni kita mula menemu ramah guru-guru STEM lah di seluruh Malaysia. Dan tetamu hari ni pun sebenarnya dikira kategori guru juga. Walaupun dia bukan technically cikgu, tapi merupakan pendidik di salah sebuah universiti di Malaysia. Dan untuk makluman semua, Sembang STEM ni boleh didengari di platform-platform seperti YouTube, Spotify dan juga Apple Podcast. Dan sekiranya anda berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut ataupun menonton segmen episod-episod yang lepas, boleh ke website kami di stem.watch/podcast. Okay. So untuk hari ni saya ada tetamu yang istimewa lah, datang jauh daripada Perak ni. Saya kenal ni daripada salah satu program dekat Johor lah. Kita di Johor, tapi lepas tu kita berhubung dan saya ada di sini Dr. Fadil. Ya, betul, Dr. Fadil. Dr. Fadil ataupun dengan nama lebih manjanya nama timangan AJ. Bukan Aida Jebat. Bukan tapi AJ tu ialah saya nak menanamkan satu mindset yang positif. Okey. Aku juara. Okey. Menarik. Okey, untuk segmen pertama ni kita nak berkenalan dengan tetamu kita lah. So berkenalan. Saya rasa mungkin saya nak bagi ruang kepada Dr. AJ untuk mungkin cerita sedikit sebanyak latar belakang ataupun sejarah diri Dr. AJ kepada semua orang. Okey. Roughly lah, sedikit je kan. Nama penuh saya Muhammad Fadil Hafiz bin Abdul Muttalib. Masa kecil-kecil, cita-cita saya nak jadi ustaz. Sebab nama saya tadi Muhammad Fadil Hafiz. So kalau saya jadi ustaz, lepas tu saya hafaz Al-Quran, orang kalau jemput saya bagi ceramah, orang akan panggil saya dijemput Al-Fadil Muhammad Fadil Hafiz Al-Hafiz. Nama dah ada cukup lah. So nama saya macam dikapit lah kan. So masa kecil-kecil tu cita-cita nak jadi ustaz. Saya adik-beradik semua 4 lelaki, 3 perempuan, 7 orang. Saya anak yang pertama, anak sulung. Sama kita. Ya ke? Sebab kita 7 orang. 7 orang, kau anak pertama. Sama. Patut ada vibe. Ada. Okay. Ada chemistry kan. Okay, right. So 7 adik-beradik. Anak pertama, yang 4 yang di atas tu semua lelaki. So membesar dengan 4 orang lelaki ni, memang kita adalah tentera lah kat rumah. Kita tak pernah main masak-masak semua kan. So jiwa ganas tu daripada kecil memang ada Tapi sebagai anak sulung tu, dia kontrol sikit lah. Sebab apa-apa kesalahan, berlaku pergaduhan, apa-apa sahaja, kalau yang salah tu semua yang sulung kan. So sulung tu terdidik sikit lah So and then dibesarkan di Teluk Intan. Teluk Intan, Perak. Bermula dengan sekolah rendah di Manjoy, SK Manjoy. Dulu pernah juga duduk sekejap kat Ipoh. Lepas tu mak ayah berhijrah, dapat kerja dekat hospital besar Teluk Intan. So pindah ke Teluk Intan. Dan sekolah rendah di SK Saint Anthony, Teluk Intan.
And then sekolah menengah, sebab cita-cita tadi jadi ustaz, aku antara AJ ialah second batch yang masuk SMKA Slim River. Okay. Sekolah menengah Baru Kebangsaan Agama Slim River, second batch. Okay. Di Slim River lah kan. Tingkatan 1 di situ sampai tingkatan 5. Dekat situ. So tadi sekolah rendah di St. Anthony, dekat SMKA Slim River ni 5 tahun. 3 tahun awal tu kita form 1 sampai form 3 tak ada bidang khusus lagi kan. So waktu tu memang minat pendidikan Islam lah. Aku memang AJ ni kalau kau cakap waktu tu cakap bahasa Arab memang lancar lah. Serius lah So PMR 8A lah. Alhamdulillah. Bahasa Arab A. Bahasa Arab A. And then sambung form 4 dekat sekolah yang sama. Dekat situ juga. Sebab kita rasa sekolah ni sesuai, environment nak belajar tu kena. Tak ada apa-apa masalah kan. So teruskan pembelajaran kat situ. Tak apply pun mana-mana. Orang kawan-kawan semua apply MRSM lah, macam-macam kan. Kita tak apply pun. Kita harap sekolah panggil kita je. So yakin 8A takkan kena buang. So masuk kat situ. Tapi form 4 tu dah minat agama tadi. Tapi sebab 8A tu dia automatik masuk kelas sains. Automatik kelas sains. Kau kat situ dah start ada perubahan karakter. Macam mana nak jadi seorang ustaz tadi tu berubah menjadi seorang engineer. So form 5 lah berubah karakter untuk ke arah kejuruteraan tadi. And then lepas form 5, Alhamdulillah kat situ, Alhamdulillah sekolah tu waktu itu dapat nombor 1 Perak. SPM, result terbaik Perak. Dan kami dapat nombor 5 Malaysia. Ambil peluang ni nak ucapkan tahniah pada kawan-kawan lah. Best 98 tu memang kagum lah. Power lah kan. Kita rasa macam tak percaya waktu tu kan. And then AJ sambung pengajian, ambil kursus ataupun program diploma Mechanical Engineering dekat UTM KL. UTM KL, Jalan Semarak. Tu buat diploma kat situ. 3 tahun kat situ buat diploma. Fokus bidang Mechanical Engineering. Alhamdulillah rezeki. Bila grad tu macam tak percaya, kita belajar lebih kurang tapi fokus juga. Belajar lebih kurang tu fokus jugalah kan. Dapat terpilih antara 5 pelajar terbaik. Dia bagi hadiah untuk sambung belajar ke overseas. Rezeki kat situ. Dia waktu dah dia SPC, Skim Pelajar Cemerlang. UTM yang bagi hadiah tu tahun berapa tu? Dia bagi hadiah tu tahun 2002. Tapi saya sambung belajar 2004. Dia bagi 2 tahun you nak hold benda tu. Selepas 2 tahun kalau you tak pergi, dia kira terbatal lah beasiswa MARA. So saya pergi last kali tu. Sebab sebelum tu, waktu tu selepas dia diploma tu, saya bekerja kilang semiconductor, custom semiconductor di Ipoh Perak. So waktu tu kita baru kerja, and then kita ada komitmen pada keluarga sebab anak sulung dia kan. So saya memberi bantuan kewangan pada keluarga lah waktu tu kan. So saya terpaksa hold 2 tahun tu. Last kali tu UTM bagi surat, kalau tak pergi kira tak dapat pergi terus lah. Tapi masa tu dengan custom tu memang minat bekerja lah. Enjoy kerja. Daripada lepas SPM saya ambil diploma dengan tujuan lepas diploma AJ akan dapat kerja teknikal untuk asah skill. Memang lepas je SPM dah tanya pada pakcik-pakcik. Ada beberapa pakcik yang kita jadi idola dalam keluarga lah kan. Kebetulan dia pun balik pada Leeds United seorang, balik pada Manchester United seorang. Tanya dia, mana bagus, belajar diploma ke degree? Dia kata diploma ni bagus kalau kau betul-betul nak ada skill yang specialize lah. Tak specialize. Sebenarnya diploma ni ialah skill yang fundamental. Memang basic. Tapi kalau kau rasa kau tak nak skill tu, kau boleh je ambil degree terus. Tapi AJ fikir-fikir untuk rasa ada kekuatan dalam satu bidang tu, kena ada skill. So sebab tu ambil diploma dulu, and then pergi kerja ke kilang. Sebelum pergi ke semiconductor itu, sebelum tu ada pengalaman 9 bulan dekat DevTech, Defense Technology di Pekan Pahang. Kita kat situ buat design dan juga mereka bentuk bas serta semua alat-alat berkaitan dengan tentera. Dan paling dahsyat sekali rupanya kita juga buat
kereta kebal untuk US. Oh, okay. Ah, Memang jadi manufacturer for ya betul. military So, je. kalau kau dah terlibat dengan military ni, semua benda tu jadi rahsia. So masuk je, guide tu akan check ada bawa. Waktu tu still pakai disket tau. Okay. Disket ataupun pendrive kau dah bawa tak? Ada akan check. Dia nak Sebab check ni lah. ni semua projek rahsia kan. Betul-betul. So kat situ, so dah ada sedikit pengalaman untuk mechanical engineering kat situ dari segi design dan juga manufacturing. Lepas tu berubah arah sebab nak balik kampung. Okay. Dapat juga tawaran kerja dekat situ, tapi fikir nak duduk kat rumah, nak bersama ibu bapa tadi kan. Ada pula kilang besar dekat Ipoh, custom semiconductor. So alhamdulillah lah, dengan result yang baik tu, dia memang welcome lah kita kan. So alhamdulillah tu. So lepas custom tu ke sambung study? So lepas custom tu sambung belajar terus ke Liverpool, University of Liverpool. So dah masa kat Liverpool belajar apa? Okay, dekat Liverpool mula-mula tu masuk sebagai degree. Okay. Sebab dah ambil diploma, lepas tu sambung degree, kita dapat defer, dapat 2 tahun. So dah jimat 2 tahun. Okay. Tapi alhamdulillah rezeki, tahun pertama tu buat degree tu result agak positif. Okay. Result agak bagus. Universiti terus award nak sambung master terus tak? Automatic degree ni bertukar jadi master. Dia kata. So subjek-subjek yang kita dah belajar ni, dia akan packkan ke dalam master punya syllabus. Okay. So aku pun, AJ pun decide sembang dengan Mara. Mara kata okay, tak ada masalah. Ini kira award untuk you kan. Okay ni kan. So ada 3 orang waktu tu, kami semua dapat daripada Malaysia. Kita tak ada degree, kita buat master terus. Okay. So kita kat situ 3 tahun. Degree tu campur master tu 3 tahun kat situ. Kita ambil kat Liverpool kat situ lah. Dekat Liverpool. Sebenarnya nak pergi Manchester. Okay. Sebab daripada kecil, sebab ada pakcik seorang belajar kat Manchester punya universiti. Setiap tahun kalau dia balik, dia memang bawa baju Manchester original. Okay. So ni memang serius lah, memang fan. Walaupun nombor 11 kan sekarang, memang fan MU. MU juga ke? MU boleh lah. MU juga. Sama lah kita. So aku memang AJ apply nak masuk, nak pergi Manchester. Dapat, memang dapat Manchester. Tapi bila pergi interview dengan Mara tu, Mara cakap dah ramai sangat dekat Manchester. So kalau boleh tak nak kita orang Malaysia ni berkumpul satu tempat. So aku study lah, AJ study peta. First time tengok peta Britain waktu tu kan. Waktu tu tak ada Google lagi kan. Study peta betul-betul kan. Tengok yang terdekat lah Liverpool. Kalau naik kereta api 40 minit. So aku fikir, ni kalau nak pergi tengok bola senang ni kan. Itu the reason yang pertama. Dan yang kedua sebab Liverpool University ni lah nombor 1 terbaik untuk bidang mechanical engineering. So alhamdulillah rezeki lah dapat masuk orang kata the best university lah untuk mechanical engineering. So lepas habis belajar dengan for master ke mana? Habis master tu kerja sekejap dekat Liverpool 2 tahun. Adalah beberapa kerja, ada yang kerja part time untuk cari experience kan. Ada kerja sebenar, pernah kerja dekat kilang Jaguar kat Birmingham sekejap. Pernah kerja dekat pejabat pos Liverpool sekejap. Pernah kerja sekejap dekat Manchester. 2 tahun tu berpindah-pindah lah cari pengalaman. Pernah kerja dalam bidang engineering ataupun just macam dekat Jaguar tadi memang design. Bahagian design. Lepas tu pernah kerja dekat kilang coklat dekat Liverpool, bahagian maintenance. Dia dekat UK ni, dia tak ada technician. Macam pengalaman kerja kilang dekat Custom Ipoh Perak dulu, kita ada technician. Betul. Tapi bila di UK, technician tak ada, so engineer yang buat kerja. So walaupun kita graduate degree atau master, dapat kerja sebagai engineer, tapi maintenance ke production ke semua controlled by engineer. Dia memang kena all well rounder jugalah dekat engineer kat sana kan. Ya betul. So kerja dia agak berat lah. Tapi gaji dia sangat lumayan lah. Sangat lumayan. Dan sambung pula ke PhD. Habis tu 2 tahun belum lagi, jauh lagi. Lepas tu dapat kerja. Alhamdulillah. Selepas 2 tahun kat UK, rasa nak bertukar angin, nak cari tempat baru kan, cari peluang.
ada kawan recommend kerja dekat Schlumberger, pergi ke oil and gas dekat Dubai. Okay. So waktu nak pergi ke Dubai, sebelum pergi ke Dubai tu balik Malaysia. Balik Malaysia dah habis dah visa, so balik Malaysia rehat. Adalah sepatutnya ada lebih kurang 5 bulan untuk rehat kat Malaysia. Tapi ada sekali tu pergi interview pula. Interview ada nak dapat kerja Schlumberger tu, ada pergi careers fair kat London kan. Adalah pergi beberapa interview kan. Masa yang sama balik Malaysia tu ada ikut kawan juga pergi interview kat Malaysia. Sebelum dapat panggilan Schlumberger tu lah kan. Tiba-tiba dapat juga satu lagi job kerja dekat Malaysia. So orang pertama yang buka sampul surat kat kampung tu mak. Mak buka surat tu, dia kata dapat kerja dekat ni lah, upsi. Aduh. Padahal waktu tu tempoh bercuti kat Malaysia. Memang bajet lah dia, sebab Schlumberger bagi gaji USD waktu tu 18 ke 21k sebulan. Agak tinggi lah. Base kat Dubai kan? Base kat Dubai kan. Dia based on project kan. Sangat tinggi lah. Rasa tak ada kat Malaysia untuk, kalau kerja kilang dekat Malaysia waktu tu untuk graduate degree master ni baru 2,400 basic. Betul. So ni memang peluang besar kan. Tiba-tiba dapat pula kerja sebagai ni, tawaran sebagai pensyarah kat UPSI. Macam mana dapat tawaran pensyarah tu? Tu cakap tadi, masa pergi careers fair tu, ada pergi juga ikut kawan pergi ke beberapa sesi interview. Hantar kita memang dah prepare dah 20 ke 30 set CV waktu tu kan. Kita tak tahu kerja mana kita dapat kan. Kita cuba saja kan. Cuba adalah dapat. Rasanya dalam 20 kali interview tu dapat 17. Tapi aku waktu tu tengok tangga gaji. Siapa yang dapat lawan Schlumberger aku pergi. Siapa yang bagi lagi tinggi Schlumberger pergi. So moralnya jangan hantar resume sembarangan. Tak bagus. Sebenarnya bila kau pergi kat beberapa company, kau ambil masa untuk train kau punya confident. Berbagai soalan yang kau dapat, kau dah tahu dah. Lepas ni orangnya akan tanya soalan lebih kurang je. Kau akan tahu jawapan untuk jawab macam mana. Dan mungkin first time kau jawab soalan tu salah. Tapi bila kita belajar balik, tengok salah jawab macam ni, sepatutnya macam ni kan. So next interview tu boleh so kita boleh improve. So makin lama macam kau ni boleh jadi raja interview lah kan. Soalan apa kau boleh jawab dengan penuh confident. Itu yang aku belajar kan. Tapi Alhamdulillah lah, daripada 20 pergi tu rasa 17 dapat. 17 dapat. 3 tu yang kat UK semua aku dapat. 3 tu tak dapat dekat Malaysia. Sebab SPM aku bahasa Inggeris aku E. Ya ke? So benda tu jadi syarat dia. SPM tu sangat penting. Kalau kau dapat waktu AJ tu aggregate. Aku dapat AJ dapat 12 aggregate pangkat 1. Tak ada masalah. Cuma bahasa Inggeris tu E. Bila bahasa Inggeris E, memang kebanyakan company bila nak ambil kerja, dia still tengok juga SPM tu. Bahasa Inggeris kau berapa, walaupun kau graduate university overseas babe. Walaupun graduate university overseas. So pada adik-adik, kalau ada adik-adik yang tengok kan, nak ambil SPM bulan depan kan, serius belajarlah bahasa Inggeris betul-betul. Sebab dia beri kesan seumur hidup. Lain lah kalau jadi influencer kan. Tapi selagi nak berkejaya ni, memang kena buat English tu elok. Tapi kalau influencer pun, kalau kita cakap good English, market kita lagi besar. Benar tak dinafikan. Sebagai contoh, kita tengok apa yang ada kat Malaysia lah kan. Orang Bangladesh dia datang Malaysia, dia dapat kerja sebab apa? Dia tahu kemahiran berbahasa Melayu. Maknanya tu satu benda advantage tau. Bila aku pergi overseas, kita orang Malaysia lah, orang Melayu kan, lepas SPM, apa kerja part time yang biasa orang kita buat? Apa biasa? Kerja macam aku sendiri ada pengalaman lepas SPM kerja kedai makan. So apa yang berlaku dekat kedai makan Malaysia, ramai budak-budak lepas SPM. Kan? Tapi bila aku pergi UK, semua kedai makan dekat UK tu kebanyakannya budak-budak daripada Malaysia berbangsa Cina. So dia punya mindset ni lagi pergi jauh daripada kita. Dia nampak dia nampak. Macam dekat Malaysia waktu tu, gaji satu hari dalam RM10, RM15 kan? Dekat sana waktu tu 2001 tu, 1 pound bersamaan dengan RM7. Gaji 1 jam £7. So maknanya 1 jam gaji kau RM50. Kalau kau kerja dekat kedai-kedai makan tu 6 jam sehari kan,
6 kali 7 40 kali 5 kali 7 RM280 dapat sehari. So aku respect lah dengan mindset orang Cina Malaysia. Dia sanggup explore keluar, dia sanggup terima cabaran tu. So kalau katakan kita nak sambung lagi, yang dia dapat offer UPSI kan, Okay. lepas tu macam mana? Lepas tu dah habis istiqarah, of course. Bincang dengan mak ayah semua. Mak ayah cakap, kau ni daripada kecil dah keluar. Kita daripada Form 1 tu dah duduk asrama, sampailah degree master tu duduk keluar. Dah lama tak duduk rumah. So aku ada masalah hubungan dengan adik-beradik. Adik-beradik bila berkumpul hari raya sebagai contoh, bila diorang buka cerita-cerita lama, ada benda yang aku boleh dengar, tapi aku tak faham. Sebab situation tu aku tak ada. Dia macam not in the place lah. Not in the place, kan. So mak ayah aku cakap, mungkin ni petunjuk supaya kau kerja kat Malaysia. So kerja lama, dan macam mana ke PhD pula, macam mana? Lepas tu aku masuk UPSI 2009. 2009 masuk UPSI, bidang mechanical engineering tadi tu, tapi aku masuk fakulti komputer. Sebab dia ada nak fokus kepada robotik kat situ. 2012 baru aku ditawarkan sambung PhD. Waktu tu Malaysia ada masalah sikit kewangan. Sepatutnya aku sambung belajar ke Liverpool juga. Buat PhD bidang komposit, material, dekat Universiti Liverpool. Dah hampir setahun dah ada supervisor dah. Aku dah buat dah literature review semua setahun ni. Tiba-tiba ada Malaysia tak cukup bajet, and dia ada satu pekeliling mengatakan, kalau dulu kau dah pernah belajar overseas, untuk PhD ni kau tak boleh keluar, bagi peluang kat orang lain lah. Ya, betul. So waktu tu aku fikir, okey lah, aku okey je, belajar kat Malaysia okey je, tak ada masalah. Tapi antara semua universiti tu, sebelum tu aku diploma dah pernah sampai kat UTM KL. Aku cuba cari, aku punya cita-cita ialah nak pergi ke the best dalam bidang engineering lah. So UTM dah, of course aku rasa UTM nombor 1 lah Malaysia kan. And then UTP lah, yang swasta ni aku rasa UTP nombor 1 lah. So aku terus apply UTP. And UTP ada buat research kan untuk FYP, untuk PhD semua ada. Ya. So di UTP PhD aku ambil bidang biomass. Biomass. Kat situ aku cuba cari penyelesaian untuk penghasilan tenaga baru daripada bahan buangan di Malaysia. Sebagai contoh, dalam research aku tu, boleh katakan kami grup yang pertama lah. Di Malaysia, kita orang Malaysia suka sangat makan ayam. Bila seorang kajian, kita akan makan ayam purata 4 kali seminggu. So itu baru makan ayam. Zaman sekarang makan nugget. Ada orang yang makan nugget hari-hari. Ada orang macam tu, dia mudah, anak-anak nak makan mudah, dia goreng nugget je kan. So kilang pun prosesan ayam kat Malaysia ni, kita juga lah supplier untuk halal hub di Asia. Kalau kau pergi Filipina ke, kalau kau pergi Kemboja ke, Kentucky Fried Chicken tu, KFC tu, waktu itu disupply oleh Malaysia. So kilang pemprosesan ayam kat Malaysia kita memang orang kata memang heavy lah dia punya bisnes tu. So banyak bahan buangan tu. Bisnes ni bila berkembang maju, sebenarnya bahan buangan dia pun bertambah. So bahan buangan ayam ni sampai ke tahun 2015, cara pembuangan dia ialah buang di tepi pantai. So dia akan buang di tepi laut. Memang kawasan yang dibenarkan. So dia akan ambil masa lah. Dia dispose macam tu lah. Dispose macam tu. Dia akan ambil masa lah dengan dia kan. Tapi bila aku tu bahan buangan banyak ni, aku cuba study, fokus, rupanya inilah sumber tenaga besar yang kita ada. Macam contoh dekat Brazil. Brazil makanan utama dia apa? Makanan utama dia? Tak pasti. Okay, Brazil makanan utama dia jagung. So masa yang sama, jagung yang ditanam tu pun dapat hasilkan minyak. Dia sumber tenaga juga. Kan? So dia ada konflik situ. Jadi makanan asasi ke jadi sebagai sumber tenaga. So macam kat Malaysia tadi tu, bila kita study, Malaysia lah sumber utama kita untuk tenaga lah coal kan. Arang batu. Arang batu ni dalam sekilo dia
ada around 24 megajoule per kilogram. Ini yang base aku study tahun 2012 lah. Okay. So Malaysia kita guna daripada Merit Pilar daripada Sarawak, kita guna daripada Australia, kita guna daripada Indonesia, kita guna daripada China. Ni sumber utama tenaga coal kita lah. 24 megajoule per kilogram. Bila aku buat kajian, bila kita buat testing, eksperimen semua tu, dekat lemak ayam yang produce by Malaysia ni, jumlah tenaga dia paling tinggi, babe. 31 megajoule per kilogram. Okay. Regardless of any ayam? Ya, kita dah pergi ke macam di kita, dia adalah beberapa kilang. Contohnya di Perak kita ada di Manjung, di ayam dinding Manjung. Kalau di Penang ada satu, di Johor ada satu, di Melaka ada satu, di KL pun, di Shah Alam ada satu. So beberapa negeri kita pergi ambil sampel. Kita ambil sampel untuk kita study. So average dia, purata dia 34 megajoule per kilogram. Tinggi, sangat tinggi. Okay. So daripada situ datang idea, sebenarnya bahan buangan ni kita boleh hasilkan tenaga untuk Malaysia. Malaysia dapat penjimatan kat situ. Okay. Idea ni 2020, 2021, supervisor aku, Assalamualaikum Dr. Shiraz kan. Dia jual idea ni ke kerajaan Filipina. Okay. So Filipina develop cara pembakaran lemak ayam tu. Buat di Filipina. So saya rasa banyak yang kita boleh cerita, olahkan, dan mungkin kita boleh sambung ke segmen yang kedua. Okay. Dan kita akan kembali selepas ini. Okay. Okey, kita kembali di sesi yang kedua, yang mana sesi kedua ni kita akan berceritakan tentang program ataupun projek ataupun inovasi yang tetamu kita akan mungkin berkongsi selepas ni. Tapi kalau tengok sebelum ni, kita semasa break tadi kita ada tunjukkan STEM.biz, yang mana kita ada menjual barang-barang program STEM, yang salah satu contohnya Mark yang Dr. AJ ada ni kan, dia Magic Mark ni. Kita akan ada jual merchandise STEM, barang-barang produk robotik dan sebagainya kan. So untuk kita sambung kan, untuk sesi yang kedua ni, kita ni berjumpa dulu di program latihan di TRIS nama dia kan. Ya, betul. TRIS ni merupakan salah satu tool untuk inovasi dan juga apa panggil? Mereka cipta kan. Dan dia banyak, dia konsep dia daripada Russia. Mungkin penonton-penonton boleh tengok TRIZ, yang kita titik pertemuannya kat situ lah. So saya nak tanya jugalah dengan doktor kan, apa pendapat ataupun pandangan tentang TRIZ ni, dan macam mana benda ni boleh membantu kita dalam program ataupun projek inovasi dan sebagainya. Okay, right. Kita belajar TRIZ tu tahun lepas tak? Betul, tahun lepas. Genap setahun kot. Genap setahun kan. Okay. Sebenarnya masa AJ pergi ke UK, sebab kayaknya waktu dekat Malaysia tu kita buat diploma. So diploma ni final year project dia okay juga, tapi masih tak ada framework tau. Tak nampak framework. So bila pergi degree master kat UK, rupanya dekat UK ni dia gunakan satu metod yang sama. Daripada sekolah rendah pergi ke sekolah menengah, pergi ke universiti, metod yang sama dia guna pakai. So bagusnya budak-budak degree ataupun master dekat universiti, sebab dia dah pernah buat waktu sekolah dulu. So dia tak ada masalah dengan metod tu. Framework dia tu. So aku AJ berminat dengan framework dia tu. Framework dia dipanggil Engineering Design Process, EDP. So bila kita tengok dekat Malaysia memang tak ada mana-mana program pun yang guna EDP. Dia bergantunglah setiap universiti tu dia adalah metod dia yang tersendiri kan. So dekat Malaysia memang tak ramai pakai EDP ni. Tapi boleh katakan majoriti siapa-siapa yang buat inovasi produk mechanical engineering memang didedahkan dengan EDP, Engineering Design Process. Tapi dekat dalam EDP ni pula dia macam ada something missing tau. Dia macam kau nak buat tom yum tapi ada rempah ratus yang tak ada. So
So aku sebagai pengajar, AJ sebagai pengajar, aku cuba cari apa missing tu, apa benda yang missing tu. Alright. So aku jumpa benda tu dekat dua benda. Okay. Yang pertama aku jumpa dekat TRIS. Okay. TRIS ni sangat bagus sebab semua komponen yang perlu kita buat dalam reka cipta, dia dah simplified kan. So contoh, bila kau nak buat something, kita kena tahu apakah elemen yang kita perlu buat supaya nampakkan sebagai inovasi. Kalau kita tak nak belajar TRIS, kita takkan didedahkan dengan 40 konsep tu. Takkan dapat. Tapi bila dalam TRIS kau tengok, baru tahu benda ni. Dan benda ni semua ada dia punya konsep ergonomik dia apa. Nak refer the BSI mana. Semua tu ada sebenarnya. Tapi kau tak belajar TRIS, tak dapat pendedahan ni. Okay. So TRIS tu memang respect lah, kaedah tu memang bagus. Sangat membantu untuk melengkapkan engineering design proses tadi. Okay. And then nombor 2, selain daripada TRIS tu, aku pun sangat tertarik dengan Lean. Dalam konsep Lean ni, dia sangat membantu kau untuk menghasilkan sesuatu yang dalam bentuk kuantiti dan juga quality. Okay. Lean ni L-E-A-N kan? Betul, L-E-A-N. Ataupun dekat Malaysia kita sangat dia terkenal dengan Kaizen. Okay. Sebab dia sebab memang aku minat sangat benda ni, so aku agak explore sikit lah benda ni kan. Okay. Dia sebenarnya berasal daripada Motorola. Satu ketika dulu dunia ni kita dimonopoli oleh, sampai sekarang pun kan, Amerika Syarikat. Dan di Amerika Syarikat tu, company pertama yang betul-betul agak outstanding ialah Motorola. Daripada 1924, produk pertama yang Motorola buat ialah bateri Tesla. Kan? Ada orang yang budak-budak sekarang kan baru dengar Tesla sekarang kan. Sebenarnya Tesla tu tahun 1924 dah muncul lah kan. Owner Tesla yang buat Motorola tu. Dan Motorola ni tahun 1960 something, dia lah yang menghubungkan manusia di bumi dengan manusia di bulan. Maksudnya Neil Armstrong waktu dia pergi bulan, dia call orang dekat dunia ni guna Motorola. So nak menunjukkan Motorola ni memang powerful company yang dalam bidang telekomunikasi ni dia king. Kan? And then dia ada beberapa orang dah berjaya, dia ada framework dia. So framework dia tu dia documented kan. Okay, ni nombor satu. Nombor 2, dekat Jepun. Jepun pun kuasa besar dunia waktu tu kan. Tahun 1924 dah ada Toyota. Toyota. So Toyota ni pun dia melalui beberapa proses untuk matang lah kan. So dekat Toyota ni pun dia ada beberapa dia punya framework, dia documented kan, dinamakan sebagai Kaizen. So kita company-company lain ni dia tengok nak belajar Motorola ke nak belajar Toyota. Motorola ke Toyota, dua-dua bagus. So dunia buat apa? Dunia gabungkan dua-dua ni. Dia ambil Lean, dia ambil Toyota, dia ambil Kaizen, digabungkan dia di Lean Management. So Lean Management ni memang kebanyakan company guna. Dan aku nampak benda tu, konsep tu sangat bagus. Dia ada 140 tools dalam tu. Ada 140 tools. So benda tu kalau kita guna dalam engineering kita, dia memang kata terbaik lah. Memang terbaik. So aku pergi ke TRIS tu sebab aku nak lengkapkan engineering design process. Aku nampak engineering design process ni dia akan lengkap. Ada TRIS, ada Lean Management yang tu terbaik. Tapi macam tools ni kan, kalau ikutkan ni pun dia bergantung kepada situasi lah kan. Sebab kalau situasi dia memerlukan TRIS, mungkin kita kena tidak, bukan. Dia bukan macam tu. Dia maksudnya inilah foundation kita. Okey, ramai orang yang buat STEM dekat Malaysia kan. Tapi kalau kita ni jujur lah kan, dari sudut mata secara individu kan, bukan bawah mana-mana institut kan. So bila aku pergi ke beberapa program STEM, budak-budak ni bagus, diberi pendedahan dengan sains, teknologi, engineering, matematik itu. Tapi kalau tengok hasilnya tu, dia tak capai sebenarnya benchmark yang kita nak. Kalau kau tengok dengan program-program STEM yang dibuat di UK sebagai contoh, sebab dia ada ikut framework EDP dia tu, dia tahu KPI benchmark dia tu nak tahap mana. Sebagai contoh, kebetulan nampak ada jambatan di situ tadi. Jambatan ni buat pada kayu aiskrim tu kan. Waktu aku buat degree, benda tu pun aku kena buat juga. Itulah basic untuk belajar engineering design process. Dia punya flow tu digarap dekat situ. Sebagai contoh, kalau orang yang dapat task, sekarang ni banyak negeri dah buat pertandingan STEM bina jambatan. And then dia akan letak beberapa beban, dia akan tengok berapa banyak beban yang boleh ditampung kan.
So bila aku tengok program tu bagus, cuma aku nampak student yang join benda tu, benda yang sepatut dia belajar dia tak dapat. Okay. Dia menyelesaikan masalah tanpa mengikut framework. Ada orang dia menyelesaikan masalah, tapi ada orang dia menyelesaikan masalah kalau dia ikut framework, hasil dia outstanding. Sebagai contoh, Dia macam kalau kita buat maths kan, kita tahu jawapan tapi kita tak tahu cara nak buat. benar. So kat sini kita ada cara, dan dalam mereka cipta bukan saja cara. Ada satu tempat tu kau nak inject creativity. So contoh, kalau kau tengok orang yang budak-budak kita yang buat pertandingan jambatan ni, kebanyakan jambatan dia, okay, dia akan bagi kayu batang aiskrim tu, dia akan bagi gam. Dua benda ni je lah material yang dia bagi kan. So macam mana kau nak manipulasi? So kalau kita belajar engineering, kita akan tahu material tu kita boleh manipulasi based on luas. Kayu aiskrim tu kan dia nipis, betul satu side dia ada luas permukaan, ada dan ketebalan. So macam mana struktur dia, kita nak buat melintang ataupun menegak, mana satu. So kat situ kita akan belajar dari segi engineering kan. Dan kalau kau betul-betul ikut framework, kau dah faham dah dari segi design, dari segi material, macam mana nak pasang semua tu, framework dia tu satu ketika untuk kau masukkan nilai kreativiti tu, kau akan belajar di mana bila binaan-binaan macam ni nak lagi tegap, kau akan guna konsep tanggam. Okay. So aku dah tengok pertandingan dekat negeri Perak, dah tengok kat peringkat negeri Terengganu, kat Kelantan, tak ada pun student datang kreativiti tau. Semua letak kayu aiskrim, letak gam, aiskrim gam, lepas tu design dia banyak, betul, banyak segitiga dia letakkan kukuh. Itu konsep normal. So idea tu dah ada pada semua orang. Itu fundamental. Tapi kreativiti tak ada. So sayang lah, STEM tu dia nak buat, tapi dia tidak mengajar framework kat mana student tu nak letak fundamental. So tapi bila ke UK, ada benda-benda tu, cakap, kagum lah budak-budak sekolah dia tahu dah basic-basic fundamental tu apa. Dan satu ketika dia kena masuk something yang kreatif, dia akan pecah kepala dia fikir apa benda kreatif yang kau nak letak tu. Macam EJ sendiri dekat universiti kan, mengajar kan, ada tak program ataupun inovasi yang nak share, yang boleh dibanggakan lah? Ataupun benda yang something yang signifikan lah. Signifikan kan. Okay, bila saya buat PhD tu kat UTP, sebenarnya masa dah grad PhD tu memang nak fokus biomass. Saya betul-betul nak explore, bawakan ke depan jauh, nak menghasilkan bubbling fluidized bed combustor, di mana kita boleh bakar lemak ayam menghasilkan tenaga elektrik. Memang saya nak buat tu. Tapi waktu saya study tu dekat UTP, dia boleh bagi funding. Tapi bila saya balik ke UPSI, kita ada beberapa kekangan bila saya nak buat projek tersebut. So saya hold dulu projek tu, dan saya rasa saya akan continue satu hari nanti. Tapi masa sekarang ni saya nampak dengan basic knowledge saya ada pasal engineering design process, dengan knowledge saya ada pasal lean, dengan basic knowledge saya ada pasal TRIS, saya manipulate keadaan. Saya tengok dalam pendidikan ada banyak ruang penambahbaikan yang boleh dibuat. So apa yang saya buat, saya asimilasi dengan beberapa fakulti lain. Saya daripada fakulti komputer. So tahun pertama tu saya berasimilasi dengan fakulti pembangunan manusia, FPM tu. Dekat situ saya cuba menggunakan idea-idea yang kita di fundamental framework itu untuk menghasilkan beberapa produk yang berkaitan dengan OKU. Penggunaan orang OKU. Tahun kedua, ketiga tu saya cuba buat apa pula? Saya cuba berasimilasi dengan ustaz-ustaz. Antara projek kami yang besar sekarang ni, dan alhamdulillah terima kasih kepada UPSI yang bagi support sepenuhnya dia bagi support. 2022 kami menang gold di ITEX. Kita buat apa tau? Kita for the first time adanya game board permainan untuk, kalau you main game tu automatic you akan hafaz Quran. Guna board game lah. Guna board game. Bila kita pergi introduce pada beberapa pusat tahfiz, dia terkejut. Sebab dia kata biasa kita hafal Quran and then kita semak tebuk, kan, bagi surah apa, ayat apa. Tapi ni lain daripada yang lain. 4 orang berseronok main game, tiba-tiba dapat hafaz Quran. Masa dia hafaz Quran. First time ni dia dapat kan. So kami dapat
Alhamdulillah sampai keluar TV lah benda tu kan. And then tahun lepas pula kami tukar konsep, kita buat untuk UPKK pula. Okay. Selama ni kalau you nak mastering untuk UPKK, persediaan untuk peperiksaan UPKK kena jawab pada buku soalan kan, ujian, buku ujian semua tu lah. Tapi ni main game automatic dapat 8A. Okay. So menarik so dua-dua ni alhamdulillah kami dapat iTax Gold, dan kami dapat beberapa TV Hijrah lah, beberapa TV lah kami keluar itu kan. And then sekarang dalam fasa kami buat manufacturing di China. Okay. So insyaAllah bulan depan produk tu akan masuk pasaran Malaysia, insyaAllah. Sekarang tengah fokus tu lah. Dan macam EJ involved dengan program inovasi dan sebagainya kan. Apa cabaran, this is a general punya ni lah, pengalaman sendirilah. Apa cabaran yang EJ hadapi untuk membuat satu inovasi di Malaysia lah sebenarnya? Selain daripada mungkin kewangan is biasalah. Kan? Tapi kalau benda-benda lain yang EJ hadapi dan macam mana cara atasi benda tu? Saya AJ buat inovasi ni, ada orang dia sebulan satu produk inovasi. Hebat. Tapi macam saya ni saya slow learner. Saya mungkin mengambil masa setahun untuk satu produk. Kan? Saya mengambil filosofi daripada Apple. Apple setahun iPhone dia satu je. Dia takkan keluar banyak. Kan? Saya tak suka kaedah Samsung. Setahun ada banyak gila produk dia. Saya menolak ideologi tersebut. And then saya nak kata ada masalah tu tidak. Sebenarnya kalau kita bajet tu memang ada grant, ada banyak. Ada banyak grant. Sebenarnya Malaysia banyak grant kan. Ramai yang tak tahu kan. Ya, terlalu banyak. Cuma saya agak rasa macam tekilan lah kalau kita dapat grant tu, produk inovasi tu tak capai KPI yang memberi manfaat pada masyarakat. Saya agak tekilan benda tu lah. Sebab bila saya study, contoh, tahu tak siapa yang menghasilkan, siapa yang buat mesin untuk membuat pakaian menggunakan material cotton? Tahu tak siapa? Toyota kan? Bukan? Dekat Amerika. Siapa? Tahu tak? Tak tahu Nama dia Eli Whitney. Eli Whitney ni dia antara pada umur 24 tahun, dia ni dianggap sebagai saintis muda yang brilliant. Tahun 1794. Dekat US. Dia dapat satu grant untuk hasilkan mesin menghasilkan pakaian. So waktu tu dekat US, kalau nak buat satu, waktu tu pakaian dia tak jahit, dia panggil tenun. So orang ni nak tenun pakaian 6 hari siap satu pakaian. Itu normal kan. Tapi Eli Whitney dapat grant daripada kerajaan, government of the day waktu tu, bagi dia grant, dia buat mesin tu dapat bantu orang yang menenun itu. Orang menenun itu tadi 6 hari satu pakaian. Ini dia buat satu hari 80 pasang pakaian. So saya nampak tahun 17 something, inventor dapat bajet grant daripada kerajaan, dia buat benda yang manfaat dia satu masyarakat dapat. So saya tengok sekarang ni kita ada grant banyak, produk inovasi pun banyak, manfaatnya tak sampai. So saya agak kat situlah saya agak macam sedih lah. Cuma saya rasa macam pendapat saya, grant ni pun kadang-kadang bergantung kepada skop lah. Macam projek kan. Kita mungkin terlalu mengharapkan terlalu banyak dalam masa skop yang selalu sedikit. So itu pun sebenarnya salah satu expectation lah. Kita kena manage that expectation. Kadang-kadang researcher tu dia tak reti nak kira bajet tau. So macam mengejut, bajet berapa, ceiling berapa kan. Lebih kurang lah. Bila dah buat projek pun nampak, alamak, lupa nak masuk kos sekian kan. Dia benda tu yang penting, kolaborasi industri dengan pendidik. Sebab kadang-kadang benda ni pendidik nampak satu angle, satu sudut, tetapi industri pun boleh datang memberi sudut yang berbeza kan. Bila sebut benda tu, industri sebab dia ada experience, kan. Yang pendidik dia nak buat produk inovasi, dia tak ada experience. So nak cerita balik pada cerita tadi tu, aku minat dengan satu konsep yang dibawa oleh China. Tadi
1924 di US, 1924 di Jepun, Lean Management, Kaizen bergabung jadi hebat kan. So waktu tu Malaysia pun waktu tahun 1981, tahun 80-an, Dr. Mahdi cakap pandang ke timur. Kan dia suruh kita tengok Jepun sebab nampak Jepun tu memang gah gila. Tahun 1981 kadar kemiskinan di China ialah 88%. Tinggi, kan. Tapi China cuba bangkit. China bangkit tahun 2012, dia kadar kemiskinan di China hanya 6.5%. Ui, jauh mendadak. Macam mana dia buat? Apa dia buat? Dia fokus STEM. Dia fokus sains, dia fokus teknologi, dia fokus engineering. Once kau fokus tiga ni, confirm matematik masuk. Kau nak kira-kira dia kan, confirm matematik masuk. So China dia fokus STEM. Dia fokus STEM. So, tapi cara dia fokus STEM tak sama macam apa yang Amerika buat, apa yang Jepun buat. Amerika kan Jepun dia buat inovasi. Tapi China tak. Dia kita panggil orang kita panggil copycat lah. Kan? Dia buat satu konsep reverse engineering. Apa-apa produk baru yang keluar dekat US, dekat Jepun, dia orang pertama akan dapatkan. Dia dapat, dia buat reverse engineering, dia belajar semua kan. Babe, 2022 sekarang ni dia nombor 2 kat dunia. Betul. Kan? Itu menunjukkan bila kau nak buat sesuatu produk inovasi, kaedah terbaik untuk kita belajar ialah reverse engineering. Reverse engineering satu, lepas tu dia improve kan juga. Ya, betul. Dia pasal dia reverse engineering tu dia dah faham dan dia improve kan. Macam aku cakap tadi lah, pendidik dia nampak satu side je. Tapi bila kita buat reverse engineering, kita nampak semua side. Betul. Dah nampak semua side, kita nampak kat mana nak masuk creativity ni. Apa yang nampak lain daripada yang lain ni. Macam nak improve kan. Sebab tu kalau dalam konsep STEM pun untuk zaman sekarang ni, aku rasa kalau kita nak pergi sama jauh macam China, supaya kita tak ketinggalan jauh sangat, kita kena ikut konsep dia tu. Semua student diberi pendedahan reverse engineering. Setiap tahun aku pergi China. Macam ni bulan depan akan pergi China, akan tengok robot-robot semua. Yang aku menarik sangat tu, dekat sekolah dia tu, dia dapat satu subjek belajar reverse engineering saja. Student sekolah menengah dia kena pilih 10 produk yang ada dekat sekitar dia. Sebagai contoh, ada radio. So dia kena tahu macam mana nak repair radio. So dia dah buka, dia pasang balik, dia tahu macam mana semua berfungsi. TV, dia kena tahu macam mana buka, macam mana pasang balik, macam mana berfungsi. So dalam masa yang tak sama, masa yang sama, dia dapat dah knowledge mahal dekat 10 produk itu. Budak kita tak tahu lagi buat inovasi, macam mana nak buat, macam mana nak buat kan. Dia dah ada teori, dah ada fakta, dah ada experience. Sebab tu dia senang berkembang. Dia dah ada knowledge dan dia boleh berkembang. So benda yang menarik dan saya rasa mungkin kita boleh olahkan benda ni di sesi yang ketiga lah, yang mana kita akan berceritakan tentang misi, inspirasi dan harapan tentang STEM. Okay, kita bersambung selepas ini. Okey, kita di sesi yang terakhir lah, sesi yang ketiga. Sebenarnya kalau cerita ni memang lama ni kan, Cik. Kita kena buat beberapa episod dengan Dr. H. Gila. Tapi itulah, terima kasih lah sebab dia datang dan banyak benda yang Dr. H kongsi tadi, termasuklah mungkin idea ataupun pengalaman Dr. H ataupun inspirasi lah daripada ni, mungkin inspirasi yang kita nak kongsikan yang pada sesi ketiga ni, berdasarkan semua pengalaman engagement ataupun projek yang EJ buat kan, how do you see STEM in Malaysia in the future, ataupun peluang STEM education di Malaysia ni pada pendapat EJ? Peluang ataupun apa dia bukan peluang, macam
cara kita nak menambah baik kan. Oh, tambah baik. Okay, right. Macam saya tadi berawal saya cakap saya ni dah terpengaruh lah dengan TERIS, EDP dengan Lean Management kan. So apa yang kita buat sekarang ni, fasa kita nak mendoktrinkan pemain-pemain STEM supaya mereka ada satu mazhab, mengikut satu fundamental framework. Okay, sebagai contoh, dekat dalam Lean, kalau ada siapa-siapa yang berminat tu boleh tengok terus lah dekat YouTube, dekat buku kan, TPS, Toyota Production System kan. Dia lengkap dia dekat situ lah kan. So fundamental dia bawah sekali. Benda pertama yang kita kena buat ialah mengetahui muda. Muda ni bahasa Jepun, maksud dia waste. Kita kena tahu 8 waste. Okay. Dia ada formula dia untuk ingat 8 benda tu. Akronim dia ialah downtime. D ialah defects. Okay, sebagai contoh, bila kita nak buat satu inovasi baru, kita kena kenal pasti semua defect-defect dia, supaya kita tak akan ulang semua defect-defect yang lama dekat dalam inovasi kita. Sebagai contoh, tahun lepas 220,000 pelajar tahun 6 masih tak boleh membaca kat sekolah. So ramai kita orang ni tengah buat buku-buku belajar membaca. Benda pertama yang aku nampak, kalau aku study dari konsep engineering design process, benda pertama sekali masalah dia lah, dia orang tak study pun pasal visual. Dia orang tak study pun pasal visual. Defects paling besar ialah visual. Sebab budak tu dia belajar mula-mula tengok dengan keadaan, dengan cara melihat kan. PISA ialah satu kaedah untuk melihat kadar pemahaman terhadap sains, matematik dan juga membaca. Panggil apa lah, yang 4M ni lah, 3M ni lah, yang basic kan. Nombor 1 negara mana? Finland tak? Nombor 2 negara mana? Jepun tak? Nombor 3 mana? Lupa. Nombor 4 lupa. Nombor 5 Australia. So tahun lepas Alhamdulillah AJ dapat peluang pergi ke Australia. Belajar sedikit pasal kurikulum kat sana. Terbuka mata, memberi inspirasi. So apa dia kata benda basic pasal visual ni, benda basic pasal visual. Kalau kita tengok buku dekat Finland tu, buku pertama untuk kanak-kanak belajar membaca, background dia mesti warna gelap. Sebab konsep dia sama macam kita pergi kita kembali ke zaman sekolah rendah kita, papan hitam tu warna hijau kan. Ikutkan sejarah, bermula tahun 1800 papan hitam tu juga diperkenalkan dekat Scotland. Dia memang asal warna hitam kan. Dan bawa idea tu ke Amerika, warna hitam juga. Sampailah ke tahun 1960 baru ditukar. Bila mereka belajar pasal visual communication, warna hitam ni agak memberatkan. Kita tengok daripada pukul 8 pagi sampai pukul 2 petang tu, dia bagi kita berat tau. Tapi kalau kau tengok waktu yang singkat, dia memang fokus. Dia memang fokus. So waktu tu psikologis mengatakan warna ni kita kena tukar. So papan hitam tahun 1960 berubah jadi warna hijau. Sebab tu walaupun nama dia papan hitam, tapi walaupun dah bertukar warna hijau, tapi nama dia still papan hitam. Tu nama asal surat beranak dia. Nama asal surat beranak Blackboard Blackboard kan. Walaupun dia hijau kan. So benda ni masih diguna pakai di Jepun, masih diguna pakai di Finland, masih guna pakai dekat Australia. Simple je. And then tulisan tu kena warna cerah. Dia kontra lah. Dia bukan kisah kontra. Sebenarnya kalau kita belajar taksonomi Bloom, pendidik biasanya dia tahu ni, kognitif ni, untuk mengingat ni, dia ada 6 level. Yang pertama C1 ialah tahu, nombor 2 ialah ingat, nombor 3 ialah faham. So nak pergi ke ingat ni, bermain dengan visual. Kau akan ingat benda yang visual tu kalau memberi kesan pada kau punya kognitif. Contoh, kalau kau tengok lampu tu kan, kau tutup mata. Sekarang cuba tengok lampu tu, lepas tu cuba tutup mata. Dalam masa 3 saat nampak apa? Still nampak lampu tu. Still nampak lampu, sebab lampu tu cerah. Tapi kalau dekat tempat gelap ni ada something yang warna putih, bila kita tutup mata, kita akan nampak apa? Contoh tiang tu, kebetulan tiang tu background dia hitam kan. Cuba kau tengok tiang tu kejap, lepas tu kau tutup mata, kau nampak apa? Nampak tiang lah. Nampak tiang. Sebab background dia gelap, kau nampak benda yang cerah je. So dari segi kognitif dekat Finland, dia kata kalau kita nak sampai ke mengingat, benda tu kena color cerah.
dia mudah nak capture lah. Ya, sebab bila kita tutup mata, benda yang warna cerah je sampai ke level mengingat. So kalau kita tulis untuk tahu, it's okay, bukan warna cerah. Buku kita semua warna hitam, okay, sebab kita nak tahu. Tapi kalau benda dia untuk baca, untuk mengingat, visual dia kena warna cerah. Dan warna cerah ni pula diikut gelombang. Tu mungkin ambil masa sikit lah. So nak cerita di defect tu, kalau kita belajar defect ni, kau tahu dah, yang pertama defect, kau kena study, defect dia apa kan. Dalam trees ada 40 defect tu. Dalam link dia tak nyatakan dari segi defect tu apa benda, tapi aku jumpa dekat dalam trees. Tu yang aku suka tu kan. Tu aku gabungkan dia. Nombor 2, over processing. Nombor 3, waiting. So dalam produk-produk yang kita buat ni, jangan ada over processing, jangan ada waiting. Nombor 4, non-utilized talent. Nombor 5, downtime, DOWNT, transportation, inventory. Jangan ada pembaziran inventory. Ada orang buat jambatan, dia letak pertandingan jambatan ni kan, dia letak kayu tu sebanyak yang boleh. Sebenarnya tak guna pun banyak. Lebih lagi banyak lagi berat. Kita kena tahu, dia kena belajar safety factor, SF. Safety factor apa-apa construction mesti 2. Kalau dia lebih daripada 2, gagal lah. So benda tu tak diterapkan dalam inovasi. So aku nampak kalau fundamental tadi ni, kita ada mazhab yang jelas. So semua orang boleh bekerjasama, memberi input. Dan semua budak-budak yang baru nak belajar ni, dia takkan ada kaedah cuba-cuba. Kaedah cuba-cuba tu bila dia gagal baru dia cuba. Tapi ni dah ada satu framework yang bagus untuk dia berjaya. Dia buat, dia masuk kreativiti, tu terbaik hasilnya. So aku nampak tu lah. Kalau kita boleh buat satu framework yang lengkap macam ni, mesti budak-budak ni lagi seronok nak belajar. Kan? Macam AJ sendiri banyak involved dengan projek-projek macam ni kan. How do you keep yourself motivated? Sebab kadang-kadang kita bila mengajar ataupun even involved dengan inovasi yang kadang benda tu tak jadi ataupun ni mesti rasa down kan. So AJ sendiri macam mana? Apa tips ataupun dulu bila buat something tanpa menggunakan kaedah EDP memang banyak gagal. So bila aku buat menggunakan kaedah EDP, alhamdulillah tak pernah gagal, cuma mungkin kualiti tak capai. Beza tu. Ada orang dia buat siap tapi tak ada kualiti. Ada orang tak boleh siap pun, kualiti lagi dah tak ada kan. So aku rasa framework tu sangat penting. Kalau framework kau betul, mesti dapatnya. Sebagai contoh kan, baru ni ada kami baru nak test fokus buat modul pasal kereta solar. Kereta solar. So apa yang berlaku dalam tim ni ialah kita bukan buat seorang dalam tim. Mungkin ada yang terlepas pandang knowledge asas fundamental tu kan. Tak tahu pun pasal panel solar tu, macam mana panel solar tu berfungsi dengan yang betul kan. So bila kita buat dalam ruang tertutup macam ni, guna lampu sedia ada ni, dia tak cukup power. Sebab bila kita kalau kita ikut engineering design process, ada 9 framework, ada 9 fasa. Fasa nombor 2 buat literature review tu, kau kena dapat fundamental yang lengkap. Kau kena dapat foundation dia tau. So kalau kau buat nombor 2 punya step tu, kau akan dapat tahu, okay, untuk solar dia ada 9 cahaya. Okay, ikut warna pelangi, merah, oranye, kuning, hijau, biru ni kan. Dan setiap ni berbeza gelombang. Gelombang yang diperlukan oleh solar ialah ultraviolet. So dalam lampu suluh tak ada ultraviolet tu. So bila kita guna lampu suluh, memang tak cukup power. Sebab solar panel dia memerlukan ultraviolet. Sebab tu sumber terbaik ultraviolet ialah matahari. So bila kita buat inovasi, kita ikut step, tahu dah nombor 2 apa yang diperlu semua kan, kau takkan gagal. Betul. Tapi macam step kita faham konsep, tapi macam tips kepada orang lah, katakan dia nak buat something, nak buat inovasi, tapi tak gagal ataupun tak ni kan, apa cadangan atau tips daripada Dr. EJ sendiri? Memang betul. Aku rasa tiga benda ASK tu memang basic lah. Kau kena ada attitude. Attitude, mindset kau ni, kau kena terima cabaran. Kau jangan takut pada kegagalan. Ada orang dia takut pada cabaran, itu gagal terus. Tapi kita orang yang berjaya ni, kita jangan takut cabaran dan kita kena terima kegagalan.
Bila kita terima gagal, kita cabar balik. Terima gagal, cabar balik. Gagal, cabar balik. So aku rasa mindset tu benda yang paling pertama sekali. Kan, attitude kau kena betul, mindset kau kena positif, kau kena terima cabaran. Ada orang kau kena buat apa? Buat kita solar dan kita tempat tertutup. Mana boleh projek gagal. Tapi ada orang, kenapa dia gagal? Kita study panel solar. Okey, torchlight biasa tak boleh guna. Cahaya yang perlukan ultraviolet. Kita beli torchlight ultraviolet. Nampak? Orang yang gagal dia akan cabar diri dia. Macam mana pun dia akan cari juga apa yang menyebabkan benda ni gagal. Dia akan cari kejayaan tu juga. So nombor satu ni mindset lah, attitude lah. Nombor dua skill. Ada orang dia tak ada skill tu tau. So nak tak nak kau memang kena belajar lah. Cari tempat kat mana dapat nombor tiga, knowledge. Macam tadi tu cadangan yang bagus. Industri dia ada banyak skill dengan knowledge. Kan? So bila kita bekerjasama, benda ni jadi mudah. So betul lah saja, boleh lah ketuk pintu apa ni, creative mind kan. Dapatkan banyak peluang kan. Diorang ada experience yang banyak kan. Dr. J pun dah tengok tadi kan. Memang kagum lah kan. So macam contoh kan, kalau nak buat modul senang, kami tak ada masalah. Kalau pihak creative mind nak kita bekerjasama buat modul kan. So tengok ada banyak-banyak benda ni kita mampu pergi jauh kalau kita lengkap benda tu. Kalau pergi ke China, dia ada je barang ni semua tapi dia tak ada modul. So kepakaran kami pensyarah-pensyarah kat UPSI sebagai contoh, kita dah di train well macam mana nak bantu industri untuk bangunkan modul tu. So saya nampak ada peluang kerjasama tu. Boleh saja. InsyaAllah. Okay, so saya rasa setiap episod kita akan berkongsi tentang bahan bacaan kita. Buku yang mungkin Dr. AJ baca ataupun buku yang memberi impact lah. Saya ada buku juga tapi hari ni saya tak dapat bawa buku tu. Sayang lah tak bawa. Itulah sebab buku tu dekat rumah dan kita rushing tadi kan. Tapi ada buku yang saya nak share ni, The 80-20 Principle. Pernah dengar? Pareto. Dia Richard Koch. Dia basically buku dia bagus lah. Dia quite tebal. Dan saya dalam proses tengah baca buku tu. Tapi secara umumnya macam kita nak bawa 80% hasil tu datang daripada 20% usaha. So kalau usaha kita betul, strategi kita betul dan sebagainya, kita boleh dapat memaksimiskan lagi lah output kita dan sebagainya. So buku tu sebenarnya memberi saya perspektif yang berbeza jugalah. Maksudnya kadang-kadang kita ni orang kata work smart kan, work hard. So konsep dia sama jugalah. Kita tak perlu nak fokus on benda-benda yang tak perlu. Yang kita mungkin boleh fokus on benda yang memberikan impact yang tinggi. Dan buku ni memberikan beberapa contoh lah macam mana kita nak mengurangkan usaha-usaha yang tak efektif, dan juga bagaimana benda ni boleh diaplikasikan di bisnes dan pendidikan dan sebagainya. So saya akan tunjukkan dan share link ni di skrin. Dan mungkin saya nak tanya jugalah Dr. AJ. Kalau saya promote buku saya sendiri boleh ke? Boleh. Boleh. Macam tak menggunakan peluang ke? Tak apa, boleh. Betul. Betul. Saya ambil kejap ada buku yang saya bagi tadi. Boleh. Sila. Boleh. Boleh. Okey. Nampak peluang promote Okay, so dahulu terima kasih lah pada pihak tuan rumah beri kebenaran kan. Sebab buku ni ada dijual ke? Okey, buku ni Syafiq, buku ni yang mengubah hidup saya 100%. Serius. Tadi Syafiq, saya bagi tahu tadi, maybe Syafiq tak tanya balik, mungkin Syafiq tak perasan kot. Waktu PMR, waktu UPSR saya 3A to B, bahasa Inggeris B. Waktu PMR saya cakap tadi saya dapat 8A, bahasa Arab A. Tapi saya tak cakap pun 1 C. Bila kita PMR untuk orang yang ambil bahasa Arab, dari 9 subjek. Yalah. Kan? Saya 7. 7 subjek. 8 subjek sebab tak ambil bahasa Arab kan. So saya ambil bahasa Arab. So saya ada 9 subjek. Tapi saya cakap saya dapat 8A tadi. Saya tak bagi tahu pun saya dapat 1 C. Ada C tak bisa. SPM saya 12 aggregate, 4A. Tapi bahasa Inggeris saya dapat E. Tadi tu saya cakap SPM tadi saya dapat E, saya cakap kan. So bahasa Inggeris saya makin lama makin teruk So waktu saya buat diploma tu, saya ambil inisiatif sendiri, Hafiz. Waktu tu saya dah buat universiti dah.
Okay. Saya ambil semua buku-buku dalam bahasa Inggeris ni, buku grammar, saya belajar sendiri dalam bahasa Melayu, saya translate. Waktu tu ada Google Translate lagi. Okay. Satu sepatah-sepatah perkataan tu saya guna kamus, saya tulis mula kan. Waktu dekat diploma tu saya dapat satu buku ni, ni lah buku saya tulis waktu diploma tu. Okay. So waktu diploma tu, ni lah buku pertama yang mengajar tata bahasa Inggeris sepenuhnya dalam bahasa Melayu. So nak cerita tadi dekat UTM KL semua belajar dalam bahasa Inggeris. Saya tak faham Syafiq. Sebab tu saya buat buku ni. Saya punya mindset, saya cakap saya dah pernah berjaya dalam UPSR, saya pernah berjaya dalam PMR, SPM, takkan diploma saya nak gagal. Malu kan saya cakap kan. So untuk berjaya ni saya kena cari cara untuk berjaya juga. So cara dia, saya buat buku ni, saya tulis dalam bahasa Melayu semua tu. Lepas tu saya belajar semua bahasa Inggeris tu. Alhamdulillah, hasil buku ni lah, English saya dapat A waktu diploma. Dapat best student. Tak dapat pula belajar ke overseas. Subhanallah. Kalau tak ada buku ni, saya rasa saya memang yelah, faham lah. Kalau SPM budak E kan, diploma lagi hanyut lah kan. Boleh. So buku ni dia ada di mana? Buku ni kita dijual, ada kita punya ejen lah. Jual secara online. Ada kat kedai buku ada. Contoh di KL kita ada di Mehraj. Satu kedai buku besar ada. Kebanyakan ejen jual secara online. Dan masa yang sama kita pun buat promosi ke sekolah-sekolah. So kalau ada sekolah-sekolah yang berminat tu, boleh hubungi kami lah. Kami ada bagi harga istimewa. Sebab kita bukan nak Syafiq, kita memang nak duit, faham. Tapi masa yang sama kita nak bantu memberi manfaat pada anak-anak bangsa kita. Tak apa, nanti Dr. G share the link. Nanti kita akan promotekan juga. Ini kita bagi free boleh. Dan siapa-siapa nak membeli tu boleh klik di link yang kita akan sediakan lah. Terima kasih. So saya rasa terima kasih banyak-banyak Dr. G kerana datang jauh daripada Tanjung Malim. 1 jam 20 minit. Okay. Dah biasa lah. Tak jauh tu. tak jauh. Dan sudilah datang balik. Kalau bagi jemputan setiap minggu datang. Okay, insyaAllah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. J dan kita akan bertemu di episod-episod yang akan datang dengan guru-guru STEM yang lain. Dengan ini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.